عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وهو على كل شيء قدير. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat dan masih lagi memampukan kita mengerjakan salat subuh secara berjamaah bersama dengan kaum keluarga kita, memampukan kita berwirid, berzikir, berdoa, dan memampukan kita melakukan beberapa perkara yang berbentuk ibadah. Tidak lain tidak bukan harapan kita kepada Allah Ta'ala agar semuanya itu diterima oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Dan harapan kita supaya Allah Ta'ala mengekalkan kita menjadi hamba-Nya yang soleh. Pada pagi ini, seperti mana yang saya perkatakan semalam, kita masih lagi menggunakan kitab Penawar Bagi Hati. Tajuk berkaitan dengan kikir dan kasih kepada harta. Kikir maksudnya kedekut. Kasih kepada harta makna sayang kepada harta. Harta ni ka'ainun. Apa dia harta? Harta ni barang yang kita perolehi sewaktu kita berada di dalam dunia dan dia mempunyai nilaian. Itu harta. Sebab itu kalau seorang tu ada babi, ataupun ada gudan arak, bukan harta. Sebab walaupun dia mempunyai nilaian, tapi nilaian dia tidak diiktiraf oleh agama. Dia tak panggil harta. Jadi harta ni apa-apa yang menjadi kebanggaan kita dan disukai oleh semua orang. Arak, orang Islam tak suka. Babi, orang Islam tak suka. Walaupun dia disukai oleh sebahagian daripada orang. Jadi itu yang dimaksudkan harta. Maksudnya, kedekut dan juga kasih kepada harta ni adalah dua perkara yang sinonim. Bila ada yang kedua, ada yang pertama, ada yang kedua. Mana kedua-dua itu tidak boleh dipisahkan sebagai suami dan isteri. Apabila ada suami, mesti ada isteri. Apabila ada isteri, mesti ada suami. Datuk Kak Rosyah kata ada juga orang perempuan yang tak ada tok laki dia mati. Orang panggil balu. Ada juga orang ni, dia tak ada pasangan dia, kita panggil janda. Ataupun kita panggil duda. Mana orang yang ada kedua-dua, mana lelaki dan juga perempuan, kita panggil isteri dan suami. Bila mereka dapat anak, kita panggil ibu dan ayah. Sebab itu, ibu dan ayah ini dinamakan dia setelah mana orang yang berkahwin itu mempunyai anak. Baik, ketahui olehmu bahawasanya kedekut itu ataupun kikir itu setengah daripada sebesar-besar perkara yang membinasakan. Allahu Akbar. Teruknya, ulama mengatakan bahawa kedekut ini merupakan sebesar setengah daripada perkara kebinasaan yang paling besar. Perkara kebinasaan yang besar ni banyak. Antara banyak-banyak perkara kebinasaan yang besar ini adalah kedekut. Kenapa? Kenapa Kak Ruslina?
Kenapakah kedekut ini dikatakan sebagai perkara yang besar kebinasaan dia? Kerana berdasarkan firman Allah, "Wa man yuqa syahha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah sendiri yang memberitahu perkara demikian. Di mana Allah Taala menyebut dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, Allah Ta'ala kata, "Wa man yuqa syahha nafsihi." Wa man yuqa syahha nafsihi. Sesiapa yang Allah memelihara dia daripada kedekut. Maknanya tak jadi orang yang kedekut lah. Sesiapa di kalangan manusia yang Allah Ta'ala pelihara dia daripada menjadi kedekut, menjadi bakhil, menjadi tangkai kering, tangkai jering, menjadi tai hidung masing, Allah Ta'ala kata, "Faulaika humul muflihun." Maka mereka itulah orang-orang yang memperolehi kemenangan. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Makna apa, Ustaz Talha? Maknanya dikaitkan dengan kemenangan. Dikaitkan kemenangan ini dengan tidak menjadi kedekut. Sebab banyak cita-cita yang kita lihat, yang kita perhati, yang kita jumpai. Orang dulunya kaya, sekarang bertukar menjadi miskin. Dulunya dia senang, sekarang menjadi papa kedana. Dulunya dia hebat, memiliki segala-gala aset. Sekarang ke mana aset mereka? Tidak ada. Kenapa dan mengapa? Kerana kebakhilan. Bakhil ni, kedekut ni, sama ada dia menunjukkan kedekut dia kepada orang ataupun tidak, tak penting. Yang paling penting, bila mu jadi kedekut, Allah Ta'ala tahu mu kedekut. Sebab apa yang ada pada kamu itu pemberian Allah. Allah beri kepada kamu untuk menguji kamu. Bukan Allah Ta'ala beri saja-saja. Jadi sebab itu Kak Syamsiah, apa sahaja yang kita miliki sekarang ini, kita kena renung, kita kena ingat bahawa apa yang kita miliki ini adalah pemberian Allah kepada kita untuk Allah melihat, untuk Allah menilai sejauh manakah kamu mampu melakukan kebaikan untuk diri kamu. Bukan Allah Ta'ala nak suruh kita buat baik untuk dia. Allah Ta'ala tak perlu pun kebaikan kita. Yang Allah Ta'ala suruh kita derma untuk apa? Untuk kemudahan kamu di akhirat. Macam ibu kita lah, Kak Ainun. Kadang-kadang ibu kita, dia nasihat kepada kita, "Ainun, mu ni aku tengok nampak boros sangat sekarang. Simpanlah duit sikit-sikit untuk masa depanmu. Air ni memang mu sihat, mu tidak ada apa-apa pun. Tapi kita tahu ke tidak apa yang akan kita hadapi satu ketika nanti." Ibu kita berpesan begitu. Kalau Kak Ainun ni jenis orang yang buat bodoh begitu, tak peduli dengan nasihat ibu, akan berjumpalah buku dengan wah. Apabila sampai satu masa, Kak Ainun akan bertukar menjadi tua. Dan apabila tua, banyak benda yang menghalang untuk kita meneruskan kerja-kerja seperti mana zaman kita muda dulu. Kita tak boleh nak kerja kuat-kuat. Kenapa? Penat. Dan barangkali pada waktu itu kita berhadapan dengan banyak penyakit, menyebabkan kita tidak dapat mengumpul harta tidak sehebat mana kita mengumpul harta waktu kita muda. Jadi andai kata pada waktu itu kita tidak ada simpanan, bagaimana gamuknya? Kita nak berbangga dengan apa? Katakanlah pada waktu muda rumah pun kita tak beli, kereta pun tak ada, aset-aset pun tidak ada. Maka pada waktu itu barangkali suami kita pun tak sayang lagi pada kita. Kalau kita ni jenis orang yang tak ada harta, campur pula dengan pemalas, campur pula dengan tok comel pula, campur pula dengan segala-galanya apa yang tidak memberi kepuasan pada laki-laki, sudah tentu tok laki kita tidak akan menyimpan lama perempuan yang seperti ini. Ada tu kita kata orang tua zaman dulu bila dia kahwin sampai mati, itu kebaikan dia. Cuba kita perhatilah orang tua kita zaman dulu dengan orang tua zaman kita sekarang. Sama ke tidak cara mereka melayani untuk laki dia? Kita tengok mak-mak zaman kita dulu, zaman mak ayah kita dulu kan. Walaupun mak kita ni menjadi suri rumah, ayah kita kerja sebagai penoreh kita.
Apabila dia tahu dah tiba waktu ayah nak balik, katakanlah jam 12, mak ni siap dah rumah dengan memasak, dengan mengemah rumah. Kemudian mak tunggu di depan pintu. Kemudian dulu biasanya depan rumah ni ada tempayan, mana disediakan untuk basuh kaki. Maklumlah orang kampung kan. Ya, apabila ayah ni balik dengan motor siapa kat rumah, mak pun turun daripada rumah pergi sambut ayah. Ambil parang letak bawah rumah. Kemudian dipimpinnya tangan ayah bawa ke tempayan, dibasuhnya kaki ayah. Kemudian dilapnya muka-muka ayah. Kemudian dipimpin ayah naik ke rumah. Kemudian ditanya apa menu, ada apa makanan, apa air ke nasi ke yang ayah nak. Mana nak disediakan ini semua. Ya Allah, romantiknya mak ayah kita zaman dulu. Sebab itulah hubungan mereka panjang. Kita sekarang tak ada. Kita sekarang balik rumah. Ada masa apa? Kedai. Tolong buat air. Jom kita pergi ke kedai. Mana bini kita ni ajak kita ke kedai. Macam kat kedai tu bini tok laki kita yang baru. Patutlah kalau tok laki kita ni tidak mesra dengan isteri kat rumah, patut. Memang ya. Sebab apa? Sebab isteri tidak menjadikan masakan ataupun apa yang dia lakukan untuk suami ini adalah khas untuk suami dia. Bahkan untuk suami dia adalah di luar. Di luar tu siapa dia? Bibi. Di luar tu siapa dia? Pekerja. Mana orang-orang yang menjadi koli kepada restoran tersebut. Itulah seolah-olah isteri kepada suami kita yang sebenarnya. Dulu lain, sekarang lain. Oh, gemah Kak Faridah. Ya, betul. Dulu sekarang lain. Tapi keberkatan dia sama je Kak Faridah. Kita nak mengundang keredaan Allah Ta'ala sama je. Tak ada beza antara dulu dan sekarang. Orang perempuan dulu dengan perempuan sekarang sama ke tidak? Sama-sama puan belaka. Sama juga dengan orang lelaki dulu sekarang. Sama saja. Cuma yang membezakan adalah kehidupan. Kehidupan saja yang membeza. Cuma cara untuk melayani sama je. Sama-sama kena layan. Baik, Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya orang yang Allah Ta'ala lindungi dia daripada kedekut, sudah tentu orang ini saja akan memperolehi kejayaan. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali menyangka alladzina yabkhalu, oleh mana-mana orang yang bakhil, mana-mana orang yang kedekut. Jangan sekali-kali kamu menyangka, jangan sekali-kali menyangka bahawa yang kamu kedekut ini, bima atahumullahu min fadlihi huwa khairun. Kamu menyangka bahawa apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, yang menyebabkan kamu menjadi bakhil, yang menyebabkan kamu menjadi sayang, yang menyebabkan kamu tak suka memberi kepada orang itu merupakan satu kebaikan kepada kamu. Allah Ta'ala kata, jangan kamu beranggapan demikian. Ingat baik-baik. Sesiapa yang beranggapan apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, dan dia tidak beri kepada orang lain, itu merupakan satu kebaikan kepada dia. Tak. Bal huwa syarrul lahum. Allah Ta'ala jawab dalam ayat yang sama. Sebenarnya ini merupakan kejahatan bagi mereka. Allah Ta'ala sudah jawab lama dah rakan-rakanku. Sidang penonton yang dihormati sekalian. Allah Ta'ala memberi ancaman lama dah kepada orang yang kedekut ni. Jangan kamu menyangka bahawa apa yang dikedekutkan oleh kamu itu huwa khairan lahum, menjadi satu kebaikan kepada kamu. Sayang sangat kita. Ada durian kat rumah kita 3 biji. Nak olor kepada jiran seulah pun tak boleh. Sedangkan 3 biji ni bukan kita makan semua pun. Paling tidak kita makan 2 ulas. Anak kita mungkin separuh ulas. Akhir saya ada lebihan. Lebihan itu sepatutnya untuk siapa? Untuk jiran. Alhamdulillah. Saya punya jiran saya ni bagus. Bagus. Jiran saya di Jalan Duta ni. Bagus sangat dia. Selalu unjuk mengunjuk. Dia beri barang ni, kita beri barang tu. Mana suasana kekampungan ini berlaku. Ya Allah Rabbi, saya rasa seronoknya hidup seperti ini. Bila ketika Covid. Dulu jarang sangat. Dulu terlalu jarang sangat. Kenapa? Mungkin dulu masing-masing sibuk. Sekarang ni kebanyakan mereka berada di rumah. Jadi di saat inilah isteri mereka, anak-anak mereka ada masa untuk
buat kuih, buat jemput, Kelantan kata. Hatta bentuk jemput sekalipun, kalau dihantar kepada jiran, dia adalah hadiah yang amat berharga. Ya Allah Rabbi, jangan kita menyangka bahawa yang Allah Ta'ala beri kepada kami itu merupakan kebaikan kepada kami. Bahkan Allah Ta'ala kata, bal huwa syarrul lahum, bahkan dia adalah satu kejahatan yang Allah Ta'ala undangkan kepada mereka. Mereka yang kedekut itu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah Ta'ala kata kepada mereka yang bakhil ini, kelak ni maksudnya hari akhirat. Kak Faridah, akhirat nanti apa yang Allah Ta'ala lakukan pada mereka, iaitu sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah perpakaikan, Allah kalonkan, Allah sangkut, Allah ikat semua apa-apa yang mereka bakhilkan dulu dalam dunia di leher mereka. Tolong kita imajinasi bagaimana gamutnya Kak Ainun. Contohnya kalau Kak Ainun ni kedekut dengan rumah dah ada 2-3 buah, tetapi nak memberi sumbangan hasil daripada sewaan rumah, tak boleh. Allah ambil semua ketiga-tiga rumah, sakut dia tekuk. Kak Ainun ada kereta 4 buah. Yang Kak Ainun naik dan 1 buahnya, 3 lagi sadai je kat rumah. Allah Ta'ala ambil semua 4 kereta, sakut di leher. Kak Ainun ada kambing 20 ekor, tapi nak sumbang kepada pusat-pusat pengajian pun sayang. Allah Ta'ala ambil semua kambing 20 ekor, sakut di tekuk. Begitulah apa sahaja yang disayangkan oleh kita dikalong oleh Allah Ta'ala di leher bila yaumal qiyamah, pada hari kiamat besok. Walillahi mirathus samawati wal ardi. Mu kena ingat Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku Allah yang mewarisi, yang menguasai, yang memiliki langit dan bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala amat mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Allah Ta'ala tahu. Terima kasih Dr. Johari. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Sama ada yang kita buat itu ikhlas lillahi ta'ala, Allah Ta'ala tahu. Sama ada kita buat itu kerana mecok, bosan orang hidup minta derma sama, Allah Ta'ala tahu. Sama ada apa yang kita buat itu kerana menunjukkan kita ni amat-amat sayang, kita berilah sikit, Allah Ta'ala tahu. Semua sekali Allah Ta'ala tahu. Oleh yang demikian Kak Salmah, buatlah apa yang terbaik untuk kita, bukan untuk Allah. InsyaAllah Allah akan beri gantian yang terbaik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata iyyakum wasyuha. Nabi kata jauhlah oleh kamu akan kedekut. Fa inna man halaka man kana qablakum bisyahhi. Nabi kata sesungguhnya telah binasalah oleh kebanyakan umat-umat yang dahulu disebabkan kedekut. Cuba kita tengok siapa dia umat dahulu yang Allah Ta'ala binasakan disebabkan kedekut. Di antaranya Sa'labah, di antaranya Qarun. Qarun ni orang yang memiliki harta yang amat banyak sekali. Akhir sekali di mana Qarun? Di mana Qarun? Allah Ta'ala menterbalikkan kampung halaman Qarun. Bersama dengan Qarun, bersama dengan ahli keluarganya, bersama dengan harta-hartanya, dimasukkan semuanya ke dalam bumi. Padan dengan muka. Bangga sangat. Sebab itulah rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, jangan sekali-kali menjadi kebanggaan kepada kita apa yang kita miliki. Bahkan kita syukur tak apa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kerana harta yang telah Kau berikan kepada kami ini, sebanyak ini. Dan berilah kemampuan kepada kami untuk kami terus berbakti kepadamu dengan harta yang Engkau berikan kepada kami. Itu tak apa. Jadi bila berbakti maksudnya kita kena tengok. Apa saja yang kita ada, kita kena share. Kita kena selalu kongsi dengan orang. Dan apabila kita kongsi dengan orang, kita tidak sekali-kali mengalami kerugian. Sebab itulah orang yang selalu menderma, setiap pagi dia akan didoakan oleh para malaikat. Mana dia? Nabi mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi. Tidak ada sesuatu pagi yang dilalui oleh mana-mana hamba-Ku, kata Nabi. Kata Nabi, tidak ada sesuatu pagi yang dilalui oleh mana-mana hamba Allah Ta'ala pada pagi tersebut. Maksudnya semua orang, apabila dia tak mati, dia mestilah melalui hari-hari tersebut kan. Nabi kata mana-mana orang yang sempat melalui hari tersebut pada setiap pagi, wa illa wa malakani yanzilani, 2 malaikat turun dan duduk dekat dengan dia. Khamsiah, di tepi Khamsiah ni ada 2 malaikat. Kamur zaman,
di tepi awak ada 2 malaikat. Kak Halijah, di tepi Kak Halijah ada 2 malaikat. Kak Mazian, di tepi Kak Mazian ada 2 malaikat. Ni pagi, hari ni kan pagi, ni Kak Baridah pagi. Jadi di sebelah kanan, sebelah kiri, kita ni ada 2 malaikat. Jadi malaikat ni buat apa? Fayaqulu ahaduhuma, maka berkata salah seorang daripada malaikat. Mana salah seorang daripada malaikat ni, dia kata apa dia? Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kamu beri gantian yang terbaiknya kepada Kak Khamsiah ni. Kerana dia orang yang baik, suka menderma. Pagi hari buta lagi dia masuk dah duit dalam transfer dah dalam akaun masjid. Transfer dah dalam akaun orang-orang yang amat memerlukan. Ya Allah, tolong memberi gantian yang terbaik pada dia. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah memberi gantian yang terbaik kepada Kak Roslina. Pagi-pagi hari buta ni duduk dalam majlis ilmu dah. Dalam keadaan rakan-rakan mereka sekarang bangun pun tak lagi. Ya Allah Rabbi. Ni malaikat yang seorang tu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri gantian yang terbaik kepada orang yang baik, kepada orang yang melakukan kebaikan. Wa yaqulul akhar, manakala malaikat yang satu lagi pula berkata juga, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ni orang ni kedekut ni. Kedekut segala-galanya. Harta pun kedekut, ring dia pun kedekut, tenaga dia pun kedekut, apa sahaja yang ada pada dia, semua kedekut belaka. Ya Allah, i'ti mumsikan talafan. Tolonglah kamu berilah. Tolong kamu berikan kepada orang yang kedekut ini kebinasaan, kemusnahan, kehancuran. Tolong kamu beri pada dia ni. Kenapa? Tolol sangat orang ini. Dengan banyaknya nikmat yang mu beri kepada dia, tetapi dia mengekalkan kedekut. Tolonglah kamu jadikan kebinasaan terhadap apa yang dia miliki. Ya Allah Rabbi, kakakku yang ku kasih sekalian, ingat baik-baik ni doa daripada malaikat, bukan doa usaiah. Kalau doa usaiah barangkali Allah Ta'ala tak dengar pun. Sebab usaiah ni siapa dia? Sangat ni kan? Ni doa para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni adalah makhluk Allah. Dia adalah hamba Allah yang tidak pernah melakukan penderhakaan kepada Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, mereka akan buat tu. Maknanya, hubungan mereka dengan Allah Ta'ala terlalu rapat. Apa yang mereka sebut, Allah Ta'ala dengari. Allah Ta'ala akan terima terus. Jadi sebab itu kita nak sangat-sangat kalau doa itu datang daripada para malaikat. Baik. Dan sabda Nabi SAW lagi, Nabi kata thalathun muhlikan. Nabi kata ada 3 perkara yang mengundang kebinasaan. Yang pertama, syuhun muta', iaitu kedekut yang dituruti. Muhammad Safi, kedekut ni bukan kata pada orang yang kedekut dia ada kedekut. Ada belaka pada siapa-siapa pun. Ustaz Ya pun ada kedekut. Kak Roslina pun ada kedekut. Kak Faridah pun ada kedekut. Semualah. Ustaz-ustaz kita, orang-orang agama kita, orang-orang kaya kita yang pemurah pun ada kedekut. Tetapi kedekut yang ada pada orang-orang ini bukan kedekut yang dituruti. Maksudnya, apabila sampai satu masa orang datang derma, walaupun sayang kepada harta, terpaksa mereka mengambil harta untuk menyalurkan juga. Kenapa? Sebab mengingati bahawa barangkali ini merupakan ujian Allah. Allah datangkan orang miskin untuk minta sumbangan dengan kita kerana Allah Ta'ala nak uji sama ada kita ini termasuk dalam golongan orang yang betul-betul baik ataupun kita ni manusia yang hipokrit. Ingat baik-baik. Yang salahnya kedekut yang dituruti. Tapi kedekut yang tidak dituruti tak jadi masalah. Kan? Dan kita disuruh untuk menjadi kedekut yang diadakan perseimbangan. Jangan sampai kepada peringkat terlalu boros. Jangan sampai peringkat terlalu sayang sehingga tidak dapat melakukan apa-apa dengan harta yang ada. Tak boleh. Sebab kalau kita ni tak kedekut dengan harta, akhir sekali tidak ada harta pun pada kita. Ada, kita beli, kita guna, kita pakai. Apabila tiba waktu nak bayar bil elektrik, tak ada duit dah. Kenapa? Sebab duit sudah dipakai. Akhir sekali lekat hutang pula. Itu tak betul macam tu. Baik, yang kedua. Yang kedua kata Nabi, wa hawa muttaba'un. Hawa nafsu yang selalu dituruti.
Ini juga merupakan perkara yang mengundang kebinasaan. Hawa nafsu yang selalu dituruti, Kak. Kadang-kadang kita banyak mengikut hawa nafsu kita. Kak Faridah ingat pagi-pagi buta ni. Rasa nak makan nasi belau pagi ni. Padahal nasi dalam rumah dia, di dapur rumah dia tu banyak nasi. Boleh je kalau dia goreng nasi ni dengan masukkan ikan bilis sikit. Masukkan daging sikit. Sedap pun. Tapi oleh kerana gata, oleh kerana mangga, oleh kerana duit ada, pergi beli nasi di kedai, di kedai. Akhir sekali habislah duit RM20. Sepatutnya kalau dia masak rumah dia, barangkali kos dia lebih kurang RM5 je dan boleh makan satu keluarga. Yang RM20 ni, dia seorang je. Tu saya kata saya kalau sebentar lagi, selepas daripada kuliah ni, biasanya saya akan pergi ke kubur. Jadi nak sampai ke kubur tu, saya akan singgah di kedai Sungai Besi. Beli nasi. Satu bungkus, Kak, nasi ni RM10. Satu bungkus RM10. Biasa saya berdua. Mana beli dua, mana RM20. Campur dengan air, lebih kurang RM24. RM24. Itu baru pagi. Tengah hari tak kira lagi. Petang tak kira lagi. Malam tak kira lagi. Itu contoh. Saya ni jangan kira lah. Sebab saya ni berada di tempat kerja. Akak-akak aku berada di rumah. Mana boleh mencari plan alternatif untuk menyelamatkan duit yang kita ada. Dengan awak kata banyaknya usah RM10 satu pagi. Yalah, saya nak jamu makan member kita ni. Sahabat saya ni, kalau saya tak tolong beli nasi kepada dia, barangkali dia akan beli nasi lemak yang berharga RM50 je. Kenapa? Kerana sekadar itu saja kemampuan dia. Jadi kita tolonglah. Oleh kerana Allah Ta'ala memberi kelapangan kepada kita, kita tolong untuk memberi kesenangan kepada dia. Dan apabila kita menyamu makan kepada dia, dia bukan makan saya saja. Sahabat saya ni, dia makan berserta dengan doa. Itulah yang menyebabkan Allah Ta'ala beri keselesaan, beri kesukaan, beri keseronokan, beri kepada kita kesihatan. Boleh kita memberi kuliah pada setiap masa dan ketika. Kalau Allah Ta'ala jadikan kita ni demam ataupun sakit, boleh kita nyampai kuliah? Tak boleh. Bila kita tak boleh sampaikan kuliah, berapa banyak kerugian kita alami? Berapa banyak, Kak? Saya menyampaikan kuliah ni, walaupun diadakan secara percuma, tetapi hakikatnya terlalu besar pahala yang Allah Ta'ala beri kepada saya dan juga kepada murid-murid kita. Kenapa? Sebab murid kita akan tumpan mendapat manfaat yang sama. Manakala saya pula boleh menyebarkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi supaya disebarkan. Nabi mengatakan, balighu anni walau ayah. Hendaklah kamu sampaikan kepada orang walaupun sepatah kata. Jadi hari ini, Kak Kamsiah, saya menyampaikan sepatah ke ataupun berapa patah? Cuba kira mula saya mula bismillah tadi sampai sekarang ni berapa patah? Agaknya sepatah ke berapa patah? Banyak patah. Bila banyak patah, setiap patahan itu Allah Ta'ala undangkan, Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala berikan pahala yang banyak kepada kita. Kalau kita nampak pahala tu, semua orang akan berlomba-lomba, berebut-rebut untuk menjadi ustaz. Semua orang berlomba-lomba untuk menjadi untuk menjadi penyebar dakwah. Kalau orang nampak, tapi sayang, jangan sangat orang nampak. Orang nampak apabila ada bayaran, bayar. Tak ada bayaran, tak bayar. Jadi ingat, waktu kita ada bayaran, alhamdulillah. Waktu kita tak ada bayaran, kita kena teruskan juga. InsyaAllah, satu ketika nanti Allah Ta'ala akan datang juga gantian yang terbaik pada kita. Barangkali kita tidak sedari perkara-perkara itu, sudah pun Allah Ta'ala datang kepada kita. Baik. Mana yang keduanya yang mengundang kebinasaan adalah keinginan ataupun nafsu yang selalu diikuti. Nabi SAW bersabda, wana Ramadan Karim tu, Allah rindu kepada Ramadan ke? Okey. Nabi bersabda, Nabi kata dirhamun, satu dirham. Dirham ni mana duit emas? Duit emas. Satu lagi dinar. Dirhamun, satu dirham, yunfikuhu ahadukum fi sihatihi, yang disumbang oleh salah seorang daripada kamu pada waktu dia sihat. Ya tak banyak. Yang menderma, katakanlah menderma RM1 je. Tapi bila derma ini diberi pada waktu tubuh badan dia sihat, pada waktu dia tidak mengalami apa-apa masalah. Nabi SAW mengatakan,
afdalun min mi'atin yusi biha indal mauti, lebih baik daripada dia menyumbang harta dia RM100 pada waktu dekat-dekat nak mati. Kak Mazian, dekat nak mati dah dia ni, nak tolonglah ambil duit emas tu RM100, tolong beri kepada masjid. Oh Kak Mazian, tindakan berbuat demikian itu walaupun nampak comel, tapi di sisi Allah Ta'ala dia kata tak molek. Yang moleknya sekarang ni waktu kita sihat ni Kak Nuriah. Waktu kita sihat, kita ambil duit kita RM1 masuk dalam tabung masjid. Kita ambil duit kita RM1, kita berilah kepada siapa-siapa yang memerlukan bantuan. Lebih bagus daripada kita menyumbang harta yang banyak saat dan ketika kita hampir dengan kematian. Kenapa? Sebab kita dekat nak mati dah. Bila dekat nak mati dah, sudah tentu pada waktu itu kita merasai bahawa harta kita tidak akan berguna lagi pada kita. Harta kita tak boleh nak buat apa dah. Sebab harta banyak pun kita tak boleh nak guna untuk makan, untuk minum, untuk nak pergi melacun. Tak boleh dah. Siapa dia nak bawa kita? Siapa dia nak bawa ke arwah ini? Kita ni terlantak sakit di rumah dah. Upah macam mana sekalipun anak kata tak payah tolonglah mamung. Mu ni nak mampu dah. Duduk-duduk sini je. Itulah biasanya cakapan, ucapan yang akan keluar daripada orang yang kecewa. Ya kadang-kadang orang nak mati ni, Allah Ta'ala datangkan sakit dia dalam tempoh yang lama. Bila sakit dalam tempoh yang lama Kak Lina, sudah tentu kadang-kalanya dia menghilangkan concentration kepada anak-anak. Anak-anak kata serabu perutnya, mak aku ni tak mati-mati lagi. Ya aku ni habis dah mohon cuti dengan majikan. Tak ada cuti dah. Aku nak balik urus dia macam mana tak mati lagi ni. Akhir sekali anak doa, ya Allah, cepatlah mak aku mati. Tengok. Apabila sampai peringkat tu, ingat, timbul kebiadaban anak. Disebabkan siapa dia? Ingat baik-baik. Anak menjadi jahat ni, dia berpunca daripada kita. Sebab meluntur buluh biarlah dari rebunnya. Jadi maknanya buluh itu dia datang daripada mana? Dia datang daripada rebun. Rebun tu datang daripada siapa? Mana seolah-olah anak kita sekarang menjadi jahat kerana kita tidak mendidik dia, tidak mengasuh dia, tidak menterbiah dengan terbiah dengan didikan agama. Kalau kita sudah dah didik dia, katakanlah dah didik dia, beri pelajaran kepada dia, beri pendidikan terbaik pada dia, bentuk akhlak dia, tunjuk cara-cara orang yang terbaik. Tiba-tiba anak kita membesar dalam keadaan anak yang tidak berguna. Don't worry. Itu tidak disabitkan kesalahan pada kita. Sebab apa? Sebab itu di luar jangkaan. Ya kadang-kadangnya apa yang kita rancang, lain pula perancangan Allah Ta'ala. Itu tak apa. Yang saya sebut ni, daripada awal lagi terlalu memanja sangat dengan anak. Anak kecil lagi tak ada apa-apa, dah beli, dah bagian kemah Kak Faridah. Anak dia masih lagi peringkat baby. Mengangkut pun tak mana lagi, beli dah bagian kemah. Di tangan dia ada 45 yang utas. Kemudian di leher dia ada 45 yang utas dengan cincinnya. Sayangnya kepada anak. Sayangnya kepada anak. Ini sayang tidak bertempat. Sepatutnya dengan duit yang ada kita boleh menyumbang, kita boleh menderma. Kenapa? Sebab pada waktu tu usia kita tua dah. Dan kita ingat kalau kita mati, agak-agak anak kecil ni boleh berdoa kepada kita. Dia kecil lagi. Berapa ramai orang yang mati waktu mana anak dia kecil. Kemarin dulu seorang sahabat saya, sama-samalah kita menghadiahkan pahala kepada arwah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu 'anha. Ya Allah, mengampunlah dosa arwah perempuan ini ya Allah. Yaitu menantu kepada kawan saya ya Allah yang telah meninggal dunia kemarin dulu. Akakku yang ku kasih sekalian, cerita dia, seorang budak perempuan ni masih lagi dalam berpantang. Anak dia kecil lagi. Anak dia kecil lagi. Dengan tidak sakit apa-apa ya Allah Rabbi. Ni cerita daripada mak dia. Mak dia tu pada menituk tua dia, kawan saya. Jadi dia telefon kepada saya, dia kata, Ustaz, menantu saya mati.
Menantu dia ni umur 20 tahun. Budak perempuan umur 20 tahun. Kalau tak salah ingat saya umur 20 tahun. Sebab anak dia menikah dengan seorang budak perempuan yang usianya muda. Jadi baby tu tak tahu bulan ke, gitulah mana lingkungan bawah daripada 4 bulan. Mana masih kecil lagi baby ni. Jadi mak kepada baby ni beritahu kepada mak dia sebab dia berpantan di rumah mak kepada perempuan tu. Jadi dia mengadu kepada mak dia kata, tak sedap nak menyawa lah mak, tak sedap nak menapah lah. Jadi mak dia pun pergilah ambil minyak, loruk minyak di dada dia kan. Kemudian dia beritahu lagi, dia kata telefon lah mak kepada suami, supaya suami balik. Mak dia tak hiraukan telefon. Tengok keadaan, nampak macam berat sikit, mak dia telefon ambulan. Dalam masa yang begitu pantas, dalam keadaan tidak ada tanda-tanda orang ni sakit, cuma dia rasa macam tak sedap nak menapah. Dalam perjalanan nak menjalan sampai di rumah mati. Ya Allahu Rabbi. Nak cerita anak kecil lagi tu. Anak kecil, baby lagi. Jadi usia mana bulan-bulan. Bukan tahun, usia bulan-bulan. Maknanya kalau kita kira, anda kata kalau mak tadi, yang mendodoi, baby tadi terlalu sayang, contoh diperpakaikan barang kemah, dimasukkan apa-apa kepada anak ni, barang-barang yang bukan very important. Apa akan berlaku kepada mak, kepada baby tu? Anda kata dia ni di sisi Allah Taala banyak dosa. Apa yang akan berlaku sekarang? Sudah tentu ibu dia diseksa oleh Allah Taala. Ada tu kita tahu dia kena seksa. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang tahu orang itu diazabkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan yang mampu kita bercakap, Allah kesiannya ke dia, Allah kesiannya. Dengan kita sebut Allah kesiannya dia, Allah kesiannya dia, adakah seksaan itu akan pernah hilang? Adakah Allah Ta'ala memberhentikan seksaan itu? Tak ada. Yang memberhentikan seksaan itu ada pahala. Bila kita hantar pahala, lama-lama pahala itu akan mendepani dosa. Maka dikala itu baru Allah Ta'ala memerintah kepada malaikat berhenti daripada menyiksa orang ini. Kerana apa? Kerana pahala dia sudah mendahului dosa yang dilakukan. Sidang penonton yang dihormati sekalian, itu contoh. Contoh nafsu yang selalu dituruti. Gamuknya macam mana Kak Naomi? Oh Kak Naomi, gamuknya. Semua anak-anak perempuan kita ni, tak ada apa-apa lagi dibeli. Semua barang kemah dia kan. Anak yang pertama ada barang kemah, anak yang kedua ada barang kemah, anak yang ketiga ada barang kemah. Manakala anak lelaki pula diberi kereta, dibelinya motosikal, dibeli segala. Kita sendiri derma. Derma kita sikit. Kenapa? Sebab duit kita dihabiskan untuk membeli apa-apa yang saya sebut tadi. Tengok. Sedangkan kebaikan yang kita lakukan untuk kita. Jangan kita harapkan anak kita buat kebaikan untuk kita, Kak Nomi. Jangan. Kalau anak kita boleh lakukan kebaikan untuk kita, itu adalah bonus. Tapi jangan sekali-kali kita harapkan dia. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok berapa ramai anak zaman sekarang yang boleh berbakti kepada arwah ibu bapa dia. Saya duk jaga kubur, saya boleh tengok berapa ramai orang yang datang ziarah kubur. Sehingga ada satu kubur tu, sampai rubuh tanah masuk ke dalam tu. Ya Allah Rabbi. Sedihnya, anak tak pernah muncul. Anak tak pernah muncul. Maksudnya selepas mana dibuangnya, kita guna istilah buang lah. Mana setelah mana dibuangnya ibu ataupun dibuangnya arwah ayah, kemudian mereka tak pernah lagi datang menjenguk. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup anak ini memang menderita. Allah Ta'ala jadikan mereka menderita. Kenapa? Kerana mereka tidak berjasa kepada ibu bapa. Tapi ibu bapa juga, arwah ibu bapa juga akan menderita. Kenapa? Sebab kecuaian anak ini adalah berpunca daripada kamu. Baik yang ketiga. Wa'ijabul mar'i bi nafsihi, dan seorang itu amat mengkagumi diri sendiri. Mana perkara kebinasaan yang ketiga, seseorang yang suka mengkagumi diri sendiri. Kak Mazian, comel saya. Kalau dibandingkan dengan orang lain, saya lah yang paling comel sekali. Itu dia bagi mengkagumi diri sendiri. Ataupun hebat aku.
Orang lain tidak sehebat aku. Aku saja orang yang tinggi pangkat. Orang lain tak ada. Itu adalah dia panggil ta'ajub. Ta'ajub ni maksudnya mengkagumi diri sendiri. Dia merupakan kebinasaan yang Allah Ta'ala undang. Jadi sebab itulah kakak-kakakku, kalau sekalipun Allah Ta'ala jadikan kita comel, anak kita ni comel, keluarga kita ni hebat-hebat belaka, hartanya banyak, kita jangan sekali-kali menjadi orang yang bangga. Jangan sekali-kali kita rasa hebat. Sebab apa yang Allah Ta'ala beri itu adalah ujian. Adalah ujian. Ujian semata-mata. Ada satu cerita ni, cerita.